betul-betul boleh berhadapan dengan perkara-perkara seperti ini. Bagaimana cara nak berdakwah dengan mereka. Dan sebagai contoh lagi saya ambil Tan Sri, ini pengalaman saya apabila kita menghampiri anak-anak remaja bila kita mengajak mereka ke jalan yang benar. Dia akan kata, alamak, relax lah, ni bahasa-bahasa orang KL ya, walau weh, guna perkataan gitu kan. Relax lah kak, kubur masing-masing lah, apa kena keret seh. Benda-benda ni. Jadi saya akan jawab, okeylah dik, sebab kubur masing-masing ni lah akak prihatin sangat dengan adik. Lainlah kalau adik ni satu kubur dengan Sahibus Samaha Datuk Mufti mana-mana ke. Kalau adik tak boleh jawab, Datuk Mufti tu tolong jawabkan. Ni sebab dah kubur masing-masing ni, kan? Walaupun dah hafal lah soalan kubur ni, kita dah hafal. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kita hafal ya, Allahu Rabbi. Tapi belum tentu yang kita hafal tu soalan bocor ni kita dah tahu ni. Tapi bila masuk kubur, hilang habis kalau kita tak mempunyai ilmu dan iman dan Islam yang kita pertahankan, yang sewajarnya kita pertahankan. Okey? Jadi bila kita jawab macam itu, dia terdiam. Barulah dia diam. Dah sebab selama ni sikit-sikit kubur masing-masing. Memanglah kubur masing-masing, kan? Cakap dengan dia, akak pun tak ingin nak tidur satu kubur dengan adik. Kan? Jadi benda-benda macam tu sebabnya kadang-kadang Tan Sri dalam kita berdakwah ni ada hikmahnya, secara berhikmah, secara bijaksana. Tapi ada kalanya kalau individu tu dah menginjak-injak kepala kita, dah meruntuhkan Islam tu, agama yang dipeluk tu Islam juga, kita perlu juga ada cara-caranya untuk berhadapan dengan mereka. Jadi perkara-perkara ni penting. Jadi saya melihat, tak kira lah keluaran daripada graduan mana sekalipun, daripada bidang mana sekalipun, yang sebenarnya perlu ada penggembelingan tenaga, perlu ada kerjasama yang erat antara seorang individu dengan individu lain. Sebab saya melihat, kita juga memerlukan pakar-pakar dalam bidang kejuruteraan. Kita juga memerlukan pakar-pakar dalam bidang perubatan. Kalau bukan orang-orang Islam yang menguasai bidang-bidang tersebut, siapa lagi? Jadi maksudnya di sini, kita perlu melihat dalam usaha kita melahirkan da'i ini, para pendakwah ini, kurikulum yang kita ajarkan itu sewajarnya juga diasosiasikan ataupun didasarkan kepada Islam dan iman. Maksudnya kalau dia lahir sebagai seorang pakar perubatan, mestilah pakar perubatan yang mempunyai keimanan yang kekal, keimanan yang mantap. Jadi maksudnya dalam apa jua perkara pun, dia itu adalah seorang pendakwah, dia adalah seorang da'i, dia itu adalah seorang khalifah. Jadi penting perkara ini. Jadi saya tak melihat perkara ini daripada sudut yang negatif, sebab kita sewajarnya melahirkan lebih ramai da'i. Secara umumnya kita ini semua da'i. Maksudnya di sini seperti mana Rasulullah disebut, iaitu balighu anni walau ayah, maknanya sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Jadi maknanya sampailah kebaikan, sampaikanlah kebaikan. Maksudnya dia kat sini tadi tuan-tuan dan puan-puan dah dengar cerita daripada Ustaz Farhan, daripada Tan Sri. Jadi bawa balik ke rumah, cerita pada ahli keluarga yang tak dapat datang, yang tak dapat hadir. Bukankah itu juga salah satu daripada tugas seorang da'i, pendakwah yang secara tak langsung? Macam saudara-saudara pergi khutbah Jumaat, dengar khutbah Jumaat, balik tu cerita dekat isteri, cerita dekat anak-anak. Kan kita menyampaikan juga ilmu, betul tak? Begitu juga dengan ibu-ibu, kalau pergi ke mana-mana, bawa balik cerita yang baik-baik. Kita selalu buat mesyuarat tingkap, mesyuarat tingkap. Saya guna perkataan mesyuarat tingkap, bukan mesyuarat tingkap je lagi, mesyuarat jalanan lagi. So kalau balik-balik mesyuarat tu cerita yang baik-baik, bukan cerita yang tidak baik. Bila menyampaikan sesuatu yang baik itu, sebenarnya kita dah pun menyebarkan sesuatu yang baik. Sebab dakwah ini menyeru kepada kebaikan. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini, kita sebenarnya telah turut sama-sama menjalankan tugas sebagai da'i. Cumanya tugas sebagai pendakwah yang sebenarnya, yang real, yang hebat tu, itu akan menghadapi beberapa tujahan dan juga cabaran. Dan situlah pentingnya kekuatan keimanan dan juga ketakwaan. Wallahu a'lam. Masih berbagai Prof. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memandangkan masa amat cepat memburu kita,
Jadi saya ingat saya akan persilakan Ustaz Farhan nanti, walaupun pada pusingan yang kedua, tapi ini merupakan kesimpulan Ustaz. Saya bermula pada Ustaz Farhan, kita kesimpulan akan balik pada Prof dan akan balik pada Tan Sri Harusani, dan insyaAllah kita tidak sempatlah untuk soal jawab. Apapun Ustaz, sebelum daripada itu saya ingat kita boleh juga lancarkan tabung jihad Madrasah Taqwa ini. Di samping kita berforum ini, saya ingat tabung itu boleh digerakkan, dijalankan. Siapa-siapa yang nak menyumbang, kita persilakanlah. Mudah-mudahan madrasah ini akan terus berkembang. Dan sumbangan tuan-tuan ini amat diperlukan sebenarnya untuk melihat kecemerlangan dan membangunnya Islam di sini. Jadi saya ingat saya persilakan yang berbahagia Ustaz Farhan untuk bagi sedikit, kita anggap ini sebagai kesimpulan lah, pusingan terakhir. Mudah-mudahan ini akan memberi kebaikan untuk kita semua. Sila Ustaz. Terima kasih moderator Tan Sri Prof Muslimat. Saya teringat tentang satu buku ya. Buku tu tajuk dia Protokol Zionis Antarabangsa. Bagaimana teknik mereka melemahkan umat Islam sedunia. Di antara disebut dalam protokol tersebut, iaitu mereka masuk dalam negara kita ni, Malaysia ni, sebagai negara yang keempat bagi sasaran pernational moment yang didalangi oleh imperialis barat, oleh mereka dan juga Yahudi dan Nasrani. Jadi disebut dalam tu, mereka tidak berjaya masuk dalam negara kita ni melainkan dalam sistem 5S. Ingat baik-baik. Sistem apa? 5S. S yang pertama, sport, sukan. Tidur bola, main bola, tidur bola, main bola, subuh lesap, sembahyang maghrib lesap, semua lesap. Bukan tak boleh. Nabi sebut, pepatah Arab menyebut al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sihat letak tu badan sihat. Bola bukan tak boleh. Anak saya yang pertama pun sekolah tahfiz. Anak saya yang keberapa? 66. Ada ramai, ada 11 semua. Tak apa ingat mana satu. Pemain bola. Harimau remaja Kelang, bawah 12 tahun, patut pergi Thailand 19 hari bulan. Saya sekolahkan sekolah tahfiz. Saya kata tahun sembahyang, sembahyang subuh. Ini kita kena buat. Tak salah antara nak sukan, tak apa, silakan. Sukan. Ibu-ibu, sukan yang paling memalukan bagi seorang perempuan. Sukan apa? Siapa disebut? Saya bagi duit $10 Brunei. Sukan apa? Mendangkan ramai sangat tak jadi. Sukan renang. Kenapa sukan renang mengaitkan? Sebab pakai sepeda, pakai bra saja. Menutup aurat ini kan wajib bagi seorang muslimat. Ustaz ada sebut tadi dalam mukadimah tadi. Kewajiban pakai tudung. Pakai tudung wajib ke tak wajib? Kuat sikit. Siapa nak jadi si salih angkat tangan? Angkat tangan. Nak jadi si salih benarkan suami kahwin seorang lagi antara syaratnya. Dapat payung mas. Payung mas ada sana pasar malam ku tak belut ustaz, kata dia. Kan? Si anak-anak itu banyak lagi tempat yang lain yang kita nak hantar. Tak payah nak pergi hantar anak kesukaan renang di Mikas tu. Ya? Kena jaga. Yang pertama sport. Yang kedua, apa yang kedua saya ingat? Song, hiburan. Negara kita hari ini dilambak dengan hiburan. Akademi Fantasia. Apa lagi? Tapas, Mentor. Ramai sangatlah orang Sabah pula ngikut. Masih orang Sabah saja masuk. Kan? Bukan tak salah. Tak nasyid boleh. Tapi jadi masalah, jadi pengaruh, jadi trend hari ini. Rosak. Artis rosak. Kawin. Cerai-berai sebulan, 2 bulan bercerai. Kan? Seolah-olah dia jadi mainan. Ini jadi masalah. Ya, sebab jiwa kosong. Bila berhibur banyak sangat, sembahyang tak dijaga, menutup aurat tak dijaga, penghayatan agama tidak ada. Ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Itu sebab Tan Sri sebut tadi, kalau konsep bukan main ramai yang datang, tapi forum. Alhamdulillah Datuk, petang ni hampir 1,000 orang insyaAllah datang. Berita bukan sikit. Hampir 1,000 ni. Kan? Kita tengok penyanyi Datin Siti Nurhaliza datang ke Tol Likas, ribuan yang datang. Saparan peminat juga Datuk Siti ni, tapi dikebas oleh Datuk Ki. Kokotlah jadi isteri yang ketiga, keempat ke apa kan? Sebab dia orang kaya boleh bagi duit ke tapis. Yang ketiga, apa dia?
seks bebas. Hari ini negeri Melaka telah menyediakan satu bangunan untuk menyelamatkan anak-anak luar nikah hari ini. Saya dipahamkan dah 100 lebih dah, Tazri. Simpati kita. Kesian, saya pernah siap ada satu NGO di Kuala Lumpur sana. Lebih kurang 200 remaja-remaja anak-anak orang Islam yang ada di tempat itu, yang melahirkan anak, yang pernah lawan laki-laki sampai 17 orang dalam satu masa. Allah, 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 apa dah jadi dengan umat Islam? Nah, ini. Kemudian S yang keberapa? S yang keempat. Dia bagi steam. Apa steam? Dadah. Sabu. Apa lagi? Dia bagi dadah. Akhirnya S yang terakhir ialah stroke. Jam otak. Bagi sukan lalai, bagi hiburan lalai, bagi seks bebas seronok. Bagi apa lagi? Semua dibagi, dadah bagi. Akhirnya ustaz pun pergi ceramah di penjara. Di penjara saya pergi ceramah. Saya melihat 90% orang yang duduk dalam penjara kalau lagi dadah adalah anak orang Islam. Bayangkan muslim-muslimat. Apabila ustaz pergi di bumi Palestin tahun 99, saya ingat lagi. Ketika itu kami boleh masuk di sempadan Gaza, belum berlaku gerakan intifada di Palestin yang kedua. Ustaz sebagai salah seorang pelajar dalam pimpinan mahasiswa di Azhar, kami masuk di Palestin. Apabila kami sampai di Gaza, kami tanya kepada penduduk, remaja-remaja umat anak Islam di Palestin di Gaza, bagaimana keperasaan anda adik sekalian umur 10 tahun, 15 tahun berdepan dengan perisai kepada Israel? Mereka kata, Tuan, walaupun kami remaja, kami melihat perisai kebal itu umpama kura-kura yang sedang bergerak. Mereka menggunakan batu-batu yang kecil, menggunakan lastik. Apabila mereka membaca ayat Waqul jal haqqu zakal batil inal batil kana zahuqa, mereka umban perisai kebal, terbakar kereta perisai kebal, tuan-tuan. Di hadapan mereka, mereka melihat tentera-tentera Allah yang serba putih pakai jubah. Apabila kereta perisai kebal bisa memutarkan senjata meriam, maka mereka menampak tangan-tangan gaib untuk menyambut muncul peluru-peluru tersebut. Pejuang umat Islam di Gaza, di kalangan remaja umat Islam, mempertahankan Islam, nikmat iman dan Islam. Tapi dalam negara kita, remaja mati merampit kerja dia, mati jadi penagih. Ini ibu-ibu yang datang pada malam berkat ini sebagai kesimpulan dalam ucapan saya sebagai tuan rumah 1 minit, saya nak beritahu, tolong jaga nikmat iman dan Islam. Bermula dengan jaga sembahyang. Bagaimana jaga sembahyang ni ustaz? Saya kata saya sembahyang saya punya sentil ni besar sangat. Kasih keluar sentil tu dulu. Kan? Mula dengan diri kita. Suruh anak-anak sembahyang. Suruh tutup aurat dia. Suami jadi suami yang saleh, isteri jadi isteri yang saleh. Abang-abang jangan harap isteri yang saleh, diri kita sendiri tak jadi suami yang saleh. Kita kena segah depan isteri, isteri kena segah depan suami. Layan suami elok, baru keluarga tak pura-puranda. Jangan sampai kita berikan basung, berikan masin. Suami pun sama juga, jangan sampai suami berdepan dengan isteri pakaikan pelikat, buru-buru, kesampingkan buntal, tiap-tiap malam minta urut. Kena jaga semua ni, insya-Allah. Kemudian akhir sekali mulakan kerja dakwah itu dengan diri kita, kemudian kepada sahabat-sahabat kita. Insya-Allah rombongan Akademi Tahfiz Al-Quranul Hadis bersama dengan TV Selangor akan bergerak ke satu rumah di Kota Merudu lepas ni. Di kampung Masalag sana kita akan jumpa ibu kepada keluarga kepada Zara Kristina. Akan pergi ke sana rombongan ini untuk berdakwah kepada orang Kristian. Jadi bersama dengan kita lepas ni adalah TV Selangor, katakan berangkat ke sana dengan 2 pecuan Pak Roba. InsyaAllah minta pada ustazah-ustazah lepas ni bolehlah masuk bilik sekejap, kemudian boleh mandi-mandi. Kalau boleh jangan balik, sebab kita nak bertolak dalam pukul 6 petang insyaAllah. Jadi kita dijangkakan sampai di sana dalam selewat-lewatnya selepas maghrib, dalam 6:30 jam 7 gitu.
Oleh sebab itu muslim-muslimat, saya rasa itu sekadar daripada Ustaz, dan doakan moga-moga madrasah kita ini dan kolej yang kita nak bina nanti akan menjadi kenyataan dengan doa dan sumbangan daripada Tuhan. Terima kasih Prof, terima kasih Tan Sri ya. Kan seluruh muslim-muslimat yang hadir pada petang yang penuh berkat ini, dan selepas ini kita ada penyampaian sumbangan hempa selepas ini insya-Allah. Aku qala hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sila Prof untuk kesimpulan 2 minit lebih kurang gitu, sila. Okey. Terima kasih banyak. Saya tak ada banyak nak cakap pada hari ini. Cuma saya mohon tautan ukhuwah yang telah terjalin pada hari ini akan terus berkekalan hingga ke syurga. Dan saya juga berdoa agar kolej, saya difaham dengan kolej, tahfiz ini dapat ditubuhkan dan semoga ramai daripada bukan saja anak-anak Sabah tetapi di seluruh Malaysia juga boleh menyumbangkan sesuatu untuk kolej ini, dan semoga anak-anak yang kita ingin lihat sebagai seorang dai, khalifah dan seterusnya akan dapat dilahirkan dan menjadi seorang insan yang benar-benar insan kamil, iaitu yang sempurna akhlaknya, sempurna imannya dan sempurna Islamnya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita akan dapat dipertemukan lagi selepas ini dalam nikmat iman dan Islam. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Masih Prof, saya persilakan yang terakhirnya pada Tan Sri. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi auhayna ilaika minal kitab wal haqq musaddiqan lima baina yadayhi. Innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Thumma awrasnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina faminhum zalimun nafsihi wa minhum muqtasid ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Sadaqallahu azim. Maksudnya, dan yang kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dalam bentuk kitab yakni Al-Quran, itulah kebenaran. Tapi kami amat mengetahui akan sikap hamba-hamba kami terhadap Al-Quran. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba kami yang terpilih. Tapi di antara mereka yang terbanyak ialah yang menginaya dirinya sendiri. Ada yang mengambil setengah-setengah. Ada yang sungguh-sungguh cuba melaksanakannya. Itulah jalan yang sebaik-baiknya. Ayat ini menyatakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Al-Quran itu diwariskan kepada hambanya yang terpilih, yaitu hamba atau ummatul ijabah, yaitu hambanya yang telah memeluk agama Islam, yang telah beriman dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Allah. Tapi kata Tuhan, sikap hamba-hamba ini terbagi kepada 3 golongan. Golongan yang terbanyak mengambilnya acuh tak acuh. Yang kedua, ambil yang mana hanya berfaedah kepada diri dia. Dan yang ketiga, cuba berusaha dengan baik. Itulah yang golongan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tidak ada jalan untuk menyelamatkan akidah kita melainkan kita kembali kepada kitab Al-Quran dan kembali kita kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu setiap kita wajib setiap hari mengulang kaji Al-Quran dan cuba memahami akan kandungan Al-Quran, serta kita laksanakanlah semampu yang boleh sehingga kita dapat bertahan dengan apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai hamba yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu Allah pernah memilih manusia, satu umat sebagai hamba-Nya yang terpilih, yaitu Yahudi. Tapi oleh kerana Yahudi terlalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalu sombong hidup di atas muka bumi,
maka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat akan mereka. Yang akhirnya nanti mereka akan kecundang juga. Dan sekarang ini kita telah terpilih menggantikan umat Yahudi ialah umat Islam sebagai umat yang terpilih. Kita juga diserahkan kepada kita kitab, sebagaimana Yahudi telah diserahkan kepadanya Taurat. Mereka telah merubah Taurat. Kita diserahkan kitab, iaitu Al-Quran. Al-Quran ini tidak lagi ditarik balik. Ya, lain daripada kitab-kitab yang dulu ditarik balik. Tapi kitab Al-Quran, kitab Al-Quran tidak ditarik balik, diteruskan sehingga hari kiamat. Dia amanahkan kita melaksanakannya. Maka apakah kita nak menurut jalan Yahudi? Padahal kita minta tiap-tiap kali dalam sembahyang kita, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tak mau jalan yang dipilih oleh Yahudi, begitu juga kita tak mau jalan yang dipilih oleh Nasara. Kita hendak berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Maka itulah satu-satu jalan untuk menjadikan kita umat yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Tan Sri, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kita berada di akhir sesi forum ini, mudah-mudahan semuanya memberi kebaikan dan juga kesedaran kepada kita dalam menghadapi hari-hari yang mendatang. Para hadirin yang dirahmati Allah, ada dua perkara yang saya nak sebutkan di akhir ini daripada kesimpulan keseluruhannya. Yang pertama, sama ada kita Islam asli ataupun yang baru memeluk Islam, yang pertama kita kena akui bahawa Islam ini agama yang terbaik. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam. Ini keyakinan yang pertama. Yang keduanya, Allah Ta'ala kata di antara ciri orang yang beriman itu bila dia mengucapkan nama Allah, qalu rabbunallah tsumma istaqam. Mereka ini istiqamah dengan Islam. Apa saja cabaran, orang nak bagi duit, ujian, sukan, seni, hiburan dan sebagainya, Islam ini dia tetap dengan Islam yang satu. Jadi mudah-mudahan kita dapat memegang Islam ini sampai bila-bila. Apa juga ujian yang kita hadapi, cabaran yang mendatang di hadapan kita, kita akan teruskan dengan kalimah syahadah kita benarkan dan beramal dengan sepenuhnya ajaran Islam ini, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang hadir, khususnya kepada ahli panel pada petang ini yang berbahagia Ustaz Farhan, kemudian yang berbahagia Profesor Madia Dato' Khadijah, dan terutamanya kepada Tan Sri Mufti Saibul Samah Mufti Negeri Perak. Mudah-mudahan Madia kita pada hari ini. Seterusnya kita teruskan lagi acara kita pada hari ini dengan memberikan cenderahati kepada moderator dan juga ahli-ahli panel kita pada hari ini. Saya mempersilakan Ustaz Farhan untuk memberikan cenderahati kepada Tan Sri Dato' Sri Dr. Haji Harusani bin Zakaria. Dengan ini saya mempersilakan. Terima kasih Tan Sri. Seterusnya saya mempersilakan Profesor Madia Dr. Khadijah untuk menerima cenderahati kita. Terima kasih Prof. Dan akhir sekali, cenderahati kepada moderator kita pada hari ini, iaitu Ustaz Ali Akbar. Okey, sekarang sesi bergambar dengan tenaga pengajar Ustaz lo dah. Mas ni, naik atas semua. Ustazah. Naik atas bergambar dengan Datuk lo. Kita berdiri sini sikit kot. Pelajar-pelajar tapis ke sini. Pelajar-pelajar tapis. Sini. Bang. Okey dah, baik, ambil gambar ni masuk Apa lagi? Okey, kami nak bergambar dengan etika Tekapul. Sop kepimpinan etika Tekapul boleh masuk. Ya, etika Tekapul daripada KK. KL KK sekali. Mai Ustaz Fendi.
Okey, terima kasih Jacob. Dah? Dah. Okey, terima kasih pada sahabat-sahabat pada etika. Terima kasih Tan Sri, Prof. Ya.